jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan sidang hadirin rahimakumullah. Pertama-tama nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, masuk rumah Allah, baca doa, langkah kaki kanan, sembahyang tahiyat, duduk di barisan hadapan dengan beriktikaf. Siapa mari awal ke masjid rumah Allah, tiba-tiba duduk belakang, rugi. Tiba-tiba dia masuk tak sembahyang tahiyatul masjid, rugi. Tiba-tiba dia duduk dalam surau masjid, dia tidak beriktikaf, dia juga rugi. Itu kaedah dia. Masuk saja, cari ruang yang sesuai, sembahyang tahiyat. Lepas tahiyat, niat iktikaf, posisi depan. Esok hari Jumaat, mari awal tapi duduk belakang, rugi ya. Awal datang tu dapat pahala, tapi duduk belakang tak dapat pahala depan. Dia pahala Allah nak bagi kat kita ni banyak sangat-sangat yang Allah nak beri pahala kepada kita. Jadi kita bila masuk sahaja ke rumah Allah, niatlah i'tikaf, bertahiyat. Tahiyat ni ialah salutation lah, salutate. Maksudnya penghormatan. Kita masuk rumah orang, kita hormat macam mana kita masuk rumah orang. Maka kita masuk rumah Allah lebih-lebih lagi dengan salamnya, dengan doanya, dengan langkah kakinya. Tu kaedah. Dia kita Islam ni dia ajar cukup tertib, adab. Yang paling besar sekali Islam nak jaga ni adab lah. Sebab tu Nabi kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak kamu yang baik. Mu tu baik dah, tapi akhlakmu nak kena jaga, nak kena ada orang tu nak peringat. Kalau tak peringat, mu akan lalai, mu akan lara dan sebagainya. Jadi ingat. Sebab apa ni, cerdik mana kita ada ijazah, ada master, ada sarjananya, apa ni PhD, double PhD. Tapi kalau kita tak ada adab dengan orang tak suka kita. Kita SPM tak ada pandai mana, cuma D semua. Tak mana-mana di belakang. Kecuali bahasa Malaysia je, E. Kita orang Melayu ni bahasa Malaysia memang tak berapa nak comel mana SPM. Sebab dia tak baca rasa. Sebab dia kata aku orang Malaysia, dia pandai dah. Masuk tengok, nak karang aku sebatan pena. Tajuk pilihan, aku sebatan pen. Dia tulis, dia tak ada 100 patah perkataan, pakai habis dawak gitu. Tu jadinya bolehlah bobo lepas panggil, lepas yang weekend. Tapi orang-orang lain, Romaino, Abaya, Cina, India lah. Romaino tu Cina, Abaya tu India. Dia boleh markah tinggi sebab dia belajar. Atau dia boleh skor tinggi, dia belajar. Dia daripada tak faham apa-apa, boleh faham.
Bahasa Melayu ni bahasa paling mudah. Bahasa paling mudah. BA ba, CA ca baca. Tapi orang putih dah. R-I-R-I, C-I-C. Orang tak baca rica, baca rice. Tak ada kena-mengena. Patutnya rice, R-A-I-S-E, rice. Ataupun R-A-I-S, rais. Jadi rice. R-I-C-E, rica. Beza kata. Jadi Melayu mudah. Melayu. S-A-S-A, wa-A-Ya, saya. Jadi dia belajar. Dia belajar oleh kerana dia bersungguh, dia akan dapat menjada wajada. Siapa bersungguh dia akan dapat. Maka permulaan kita Riyadhus Salihin. Riyadh maksudnya nak kata taman lah, taman. Raudhatun min riyadil jannah. Riyadh. Taman orang yang soleh. Orang soleh ni bukan biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Orang nak jadi soleh ni ialah orang pilihan Allah. Orang pilihan Allah. Mana dia pilihan Allah? Bila mana Allah mencampurkan agama. Man aradallahu bi khaira yufaqihu fid din. Kata kunci dia, siapa yang Allah nak dia menjadi baik, Allah bagi faham dia agama dulu. Bila dia faham agama, itu sebagai tanda dia nak pergi ke arah kebaikan lah. Tapi kalau dia tak faham agama, out. Tak kira lah agama apa sekalipun. Maka di antara agama itu hanyalah Islam yang diredai. Agama lain pun baik, bukan kata tak baik. Kalau betul-betul ikut agama dia baik. Tetapi di antara yang baik itu tak boleh lawan Islam masuk. Sebab hanya Islam yang Allah reda. Gitu. Mengata baik, betul, baik. Kristian baik, Budi baik, waktu baik. Tapi di antara baik itu sumbak semua sekali duduk dalam Islam. Hanya waraditu lakumul Islam dina. Aku reda Islam itu sebagai ad-din, sebagai agama, peganganmu. Dia jadi gitu. Maka bila Allah nak jadi baik, Allah bagi kita faham agama. Bila kita faham agama, apa yang kita buat, kita akan berlandaskan agama. Cuba kita tengok Islam ajar macam mana. Semua adat tertib. Sebab tu kita tak rasa, bukan tak nak bermegah sangat dengan CJ kita tu, hanya CJ. Tapi kalau mu tak ada akhlak, CJ besar mana pun kita tak suka mu. Kita tak suka. Duduk apartmen, mu ada status, ada kedudukan dan sebagainya. Tanya orang Gotong Royong, mu tak turun. Tak ada akhlak. Tak erti nak bermuamalah dengan orang. Masa patut Gotong Royong mu boleh turun. Kalau tak boleh turun, pergi minta maaf dengan persatuan penduduk ataupun ramai-ramai, turun sekejap. Sibuk mana? Mana sibuk dengan Nabi Sulaiman? Turun sekejap minta maaf dah. Kawan-kawan semua, Allah kena gata anak di asrama hari ni. Tak apalah, ganti diri ambo hari ni nasi arak ambo sponsor. Kurang-kurang. Nasi arak jauh sama sekali. I mean raw budak. Mana akhlak? Jadi wujudina kal adam. Ada macam tak ada. Baik tak ada. Tu wujud kal adam. Kita nak kita ni, walaupun CJ SPM D belaka, tapi akhlak kita. Kita tak ada orang akan rasa ketiadaan kita. Kata mana biar budak tu, payah tak ada budak ni. Tak ada dia kat kubelana surah. Tahu kubelana? Berkubel. Tapi kalau ada pok main ni, kalau ada pok samak ni, kalau ada mek semek ni, Allah dia jaga tandas dia. Dia bukan AJK, tapi dia ambil berat. Allah, ada dia kat senang macam ada 20 orang ada dia. Tak ada dia kat tu tak ada baik. Tu kita nak. Sebab tu orang Yahudi, orang kafir boleh masuk Islam selepas kewafatan Nabi SAW. Nabi dah wafat tapi masuk lagi bab mengenangkan akhlak Nabi. Sebab tu kena jaga baik-baik akhlak. Kita belajar ilmu ni kita nak nak betul baiki. Nak repair perangai kita tak apa comel. Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Hei Tuhan, sebagaimana mempercantikkan wajahku, maka percantikkan pula akhlakku. Doa yang Nabi ajar bila kita tengok cermin. Bukan tengok cermin betul mulut saja baca.
Tambah pula idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Baca doa idh qala Yusuf. Ambil bedak botangnya budak Baby Johnson. So gi lalu aku tengok, oh ramai macam Nabi Yusuf. Tu ayat dia. Idh qala Yusuf li abi ya abati inni. Ketika mana Nabi Yusuf berkata kepada ayahandanya, ya abati, wahai ayahandaku, inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Malam tadi aku bermimpi aku melihat 11 bulan yang berada di langit itu, matahari, bulan dan bintang semuanya tunduk bersujud kepadaku. Ayat ngasih tu. Jangan ustaz nak bagi ayat ngasih mula-mula kali kuliah widah ayat ngasih. Balik pakat baca ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan orang kasih sayang kepada kita. Yang benci bertukar kasih, yang kasih bertukar sayang. Iz qala Yusuf li abi. Baca. Ketika tengok di cermin. Baca juga bismillah ala millati abina Ibrahim hanifa. Baca juga. Sambung lagi ketika tengok di cermin. Sebab kita akhlak kita tak apa nak cantik mana lagi, maka kita berdoa dengan Allah supaya diperelokkan akhlak kita. Baik. Sebelum saya nak buka kitab Riyadhus Shalihin pada malam ni, saya nak bagi 6 petua Imam Syafi'i supaya kita mendapat ilmu. Apa yang kita belajar tu bukan informasi sahaja tapi ilmu. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook saya tu, saya selalu sebutlah. Tahun ni pun saya banyak tempat dalam Facebook supaya kita ingat apa yang kita datang tu ialah untuk mendatangkan ilmu, bukan informasi. Ya beza lah informasi dengan ilmu. Informasi ni maklumat yang ada di mana-mana tempat. Bahan-bahan untuk membuat baulu, tepung, gandum, telur, sebut penaik, garam, gula, itu dia tu. Itu namanya maklumat, information. Hanya informasi saja. Kita pun tahu, oh baulu itu dibuat daripada tepung gandum, telur, sebut penaik, perasa dan sebagainya. Perasa pandan lah. Perasa gula melaka lah. Contoh dia. Itu sekadar maklumat. Semua orang boleh tahu sebab melalui pembacaan, penelitian. Tetapi belum menjadi ilmu. Nak jadi ilmu dia kena buat dulu baulu tu. Jadi baulu ke jadi apa? Mana nak kepuk dulu, telur dengan margarin ke, gula dengan margarin ke? Itu ilmu. Oh, rupanya telur tu dikepuk dengan margarin, kepung dulu Pahak temaga lilik ke. Nak raya sibuk Sekarang ni dia mesin dah macam naik. Kalau malas sekali gak beli sekarang ni. Tu malas sekali tu. Bocak malas dia panggil. Jadi yang mana nak gabungkan telur dengan margarin ke, kepuk telur margarin lepas tu barulah gandum, sebut penaik pun banyak mana. Dan kita buat, kita bakar bawah sabuk, atas pun sabuk juga. Tengok-tengok naik elok, makan wangi, capung dengan telur itik dan sebagainya. Barulah jadi ilmu. Itu ada ilmu. Jadi kita datang ke rumah Allah, dah duduk berselok. Orang lain duduk tengok TV atas sofa lembut kat rumah, kita duduk selok atas kapet kerah. Oh, kebah sana kebah sini kaki lutut kita. Tapi tunggu juga, tiba-tiba dapat informasi sahaja. Tak lebih daripada yang ada kat rumah, rugi. Jadi biarlah kita mendapat ilmu. Mana dia? Lan tanalal ilma illa bisittah. Engkau tak akan dapat ilmu melainkan 6 jalan ni, kata Imam Syafi'i. Dia punya prinsip ilmu dia, nak jadi ilmu. Yang pertama, seorang itu ialah zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tuluz zaman wa suhbatu ustazin. Kalau boleh hafal tu malam ni pandai dah. Akan dapat ilmu melalui 6. Pertama, zakaun. Apa dia? Zakaun, bukan zakarun tu. Zakarun malah kaya. Ni zakaun. Huruf hamzah, bukan ra. Mungkin ingat sikit. Tahulah malam ni malam Jumaat. Zakaun, kecerdasan akal. Baru dapat ilmu. Kalau safi,
bodoh. Maka dia tak dapat ilmu. Sebab tu orang yang bodoh, orang yang gila, dia raf'ul qalam. Kita Allah bagi kecerdasan akal, zakaun. Orang panggil zakiyun, cerdik. Ini zakaun ni kecerdasan akal. Satu, reka-reka ya. Yang kedua, hirsun. Nak dapat ilmu ni kita kena tomuk. Tomuk ni macam orang tomuk. Pernah tengok budak-budak tomuk, kita kata okey, pungut gula-gula ataupun belon menggunakan tangan. Dia pegang ambil, dia rabur, berjalan sekarang jatuh, rabur lagi. Pada tak muat dah dia punya genggam tu, dia kait rabur lagi. Itu namanya hirsun. Tomuk. Nak bersungguh sangat. Dia tomuk. Aku nak ilmu. Tu apa ustaz buka kitab Riyadhus Shalihin, aku nak. Tapi kat surah aku ada kitab tauhid pula. Allah suginya. Itu rasa ketomukkan. Bila kita rasa tomuk, kita akan dapat. Tapi kalau kita rasa meluar, tak apa nak, tak jadi ilmu. Tak ada ilmu kena rasa tomuk. Tekan nak. Yang ketiga, ijtihad. Bila kita tomuk, kita bersungguh. Tamak dah. Orang kata, surah apa Rabi ada kuliah. Surah apa ni Furqan ada kuliah. Surah Istiqlal ada kuliah. Banyaknya kuliah. Dia pun duduk sela atas rumah. Tak pergi mana-mana. Tu bodoh panggil. Apa dia? Bodoh. Slow yang sebut kasar sangat. Bodoh. Itu tidak sungguh. Dia tahu. Dia tamak. Tapi tak sungguh, tak ijtihad. Sungguh, dia kena pergi. Ijtihad menjada wajada. Siapa yang bersungguh, dia akan dapat. Dapat. Confirm akan dapat kalau kita sungguh. Lillahi ta'ala. Percayalah, yakinlah. Siapa yang bersungguh, dia akan dapat. Apa jua sekalipun. Sungguh. Tuan-tuan, kalau nak sungguh lah, nak kahwin lah. Kita orang jatuh lah. Kotin tak ada ni. Sedap sebut ni. Berani. Kalau nak betul-betul, dia akan boleh. Sebab kita ni nak atau nak sama banyak sebenarnya. Kalau nak kita, kalau yang kerja kerajaan, dia nikah siang hari hak muda, malam hari hak tua. Bukan boleh cek mana-mana. Ada luar? Tak ada. Balik buat muka lapar. Tak makan lagi. Padahal tengah hari makan dah hak muda. Mana tua tahu, bukannya cek. Makan. Habis tak boleh makan banyak malam-malam, kecil manis. Makan sikit. Pada kenyang dah tu. Balik pukul 9, pergi pukul 9, balik pukul 9, tak ada apa-apa. Siapa tahu? Tak ada tahu. Kalau sungguh nak, dia akan dapat. Tapi bagi kita lebih kurang. Nak ni tak sing, sama banyak. Ya gitu. Apa benda kalau kita sungguh, dia akan dapat. Allah tahu. Nawaitu niat kita ni Allah tahu. Tengok kesungguhan kita. Allah akan bagi. Kalau kita sungguh nak cari ilmu payah macam mana dia akan bagi. Mula-mula kita tak kenal baca Quran, tak kenal huruf pun. Ini apa huruf apa yang nak baca, tak kenal. Tapi oleh kerana kita bersungguh, Allah bagi. Jalan kita lalu terupuk tebal, kita lalu kayuh bersihkan kayuh, hari-hari kayuh. Tak ada 2 minggu, licin rupuk mati, dia akan jadi jalan. Automatik sebab kita sungguh lalu. Tapi kalau kita lalu sekali je, steamroll striker bumi, steamroll. Kata gini, steamroll. Lalu sekali ya, ranak rupuk. Tapi dia tak lalu dah. Duduk 2-3 hari, rupuk akan naik balik. Sebab dia tak lalu hari-hari. Kita kayuh basikal, jalan kaki, kita cari tengok jalan kampung, rupuk tebal. Tapi orang noreh getah tu tiap-tiap hari dia pergi. Dia pergi balik. Tengok, ada rupuk tak? Tak ada rupuknya. Sebab dia sungguh. Support lain pun. Kalau kita bersungguh, pasti kita akan berjaya. Menjada wajada. Ingat itu. 3. Yang keempat, nak jadi ilmu mungkin ada bulghah, ada fulus, ada belanja. Kalau duduk pondok sekalipun pondok free makan, mau kena bayar. Minum mau kena bayar, jalan mau kena bayar, tok guru mau membayar. Itu masuk bulghah. Mesti ada belanja untuk dapatkan ilmu. Sebab bila kita belanja, gunakan duit kita sikit, dia panggil duit komitmen, kita akan bersungguh. Anak kita pergi tuition, ada 2. Satu tuition free, sekolah bayar RM1. Satu lagi tuition berbayar RM60 satu subjek. Beza tak beza? Dari segi kesungguhan kita suruh anak kita pergi belajar pun beza.
Yang sekolah buat yang free, yang cikgu ustazah buat tu, mun tak pergi tambahan ke? Penatlah bah. Alah, gilah kan cikgu buat tambahan, mun nak masuk nak pergi exam stam lah tu. Tak apalah bah serupa je hok ngajar pagi tadi pun sama kok hok malam petang ni. Tak apalah, tak pergi. Cuba kita bayar satu subjek RM60. Nak tengok. Abang tak pergi tak tuition ke? Penat abah. Aku bayar tak aku bayar. RM60 sesubjek, mu 3, mu benak 3. 180. Gi. Hidup mati ke mu kena gi. Oh, sebab bayar bulrah. Beza. Sakit di hospital swasta. Belum sampai 50% sembuh. Hospital kajian belum sampai confirm sakit double barrel. Sakit lagi. Sebab apa dia mikir dah lepas ni bayar RM1, aku nombor berapa aku tak tahu. Dah pening dah. Sebab dah stres dah. Bagi nombor 1 tapi nombor dapat 99. Tak ada 9 berapa orang, tak ada. Kita cengok sore tapi 99. Mana 9 berapa? Hot tu pun makin demam dah kita. Daripada sakit kepala jadi migraine. Pergi hospital kajian. Minta maaf lah misi kau doktor ada sini. Tapi pergi swasta dah tahu dah lepas ni kena RM50. Kalau aku sakit banyak, kena banyak lagi. Gigi tu nak sembuh dah. Doktor kata sakit. Aduh sakit lah sikit-sikit sini doktor. Ni doktor ni jangan cakap banyak tau. Kita cakap banyak, tuition ni mahal. Fee dia. Wih, dia bukan kaleng-kaleng cakap bodoh macam tu. Tak. Cakap dengan awak begini, awak kena diet, bla bla bla. Setengah je kita kata, oh baiknya doktor tu. Pergi bayar bil tengok. RM60 dan ke atas. Cuba pergi, doktor, saya nak cek sikit doktor, sakit kepala ni. Dah duduk lah cek. Tak apa, saya nak Panadol apa sakit kepala dia. Ha? Cek, RM15. Beza dengan cakap dengan dia, beza. Sebab dia bagi kita semangat, motivasi. Berbayar. Sebab tu bila kita bayar, ada bulrah cepat. Kesembuhan tu kita rasa semangat. Dia lain. Maka belajar pun begitu juga. Ada bulrah kata Imam Syafi'i. Yang kelimanya, tulus zaman. Belajar ni kena panjang masa. Dia tak boleh instant. Belajar ni tak boleh instant. Dia kena panjang masa baru jadi ilmu. Sebab kalau informasi kita memadai baca. Tapi nak jadi ilmu betul-betul, kita jadi mahir ataupun kita profesional dalam bidang kita, kena makan masa. Kita buat bahulu senang, buat bahulu ke kek ke, ataupun buat nasi lemak pun cukup lah. Ia akan membezakan nasi lemak kita dengan nasi lemak orang lain. Nasi lemak juga. Tapi besok bila orang makan kita, sentuhan air tangan kita tu, pengalaman apa? 25 tahun buat nasi lemak. Pejam mata boleh buat nasi lemak. Dan kita tahu dah ramuan-ramuan dia. Itu jadi satu ilmu dia. Apa jadi ilmu? Kena panjang masa. Kalau hari ni buat nasi lemak, nak suruh kata special macam tak jadi. Dia kena makan masa. Test. Customer kata, cik pedas sangat lah cik. Oh ya ke? Okey, kita kurangkan sikit. Cik, manis lah cik. Cik orang Kelantan ke? Mu dengar lah aku pergi salam tu Kelantan ke tak? Dia orang Kelantan kalau bagi salam kita kena ada. Assalamualaikum. Orang Kelantan lah. Bunyi lalu makrak dia. Sama dengan Kedah lah. The weather is not clear. Mau yang mana? Kedah? Mana ada? The weather is not clear. Kedah lah tu. Dia clear lah. Apa lagi ya? Bukan KLIA. Clear. Mana Kedah? Jadi panjang masa. Jadi kita belajar ni biar panjang masa baru kita jadi ilmu. Kalau mari sekali kita rasa melekat dah tak jadi. Oh mana? Aku dengar dah tazkirah minggu lepas hari Jumaat. Rasa macam melekat dah. Saya mengajar tiap-tiap malam rasa macam jin lagi. Tak tahu kalau orang belajar seminggu sekali jadi melekat dah. Kita tiap-tiap malam mengajar. Tiap-tiap malam. Jin lagi. Rasa jin lagi. Rasa ada tanduk lagi. Nak tupu tanduk. Nak tupu nafsu. Macam mana? Dengan belajar, dengan mengajar, tu cara kaedah nak menupu nafsu. Penat balik kerja pukul 6.30 sampai rumah. Mandi sesak. Lepas tu sembang makan balik pula pukul 11. Pukul 11 sembang pukul 12 tidur. Esok bangun pula nak pergi surau. Subuh pula. Kalau hari cuti kena kuliah pula. Kena kuliah. Bukan masalah duit. Kena kuliah. Kalau tidak aku akan jadi benar. Kita sendiri rasa aku kalau aku tak kuliah maka aku akan jadi bodoh. Maka aku nak bila nak belajar, nak mengajar kan kita akan belajar dulu. Balik semula hak kita lama gitu. Ajar.
telaah balik, kena telaah balik. Baru kita boleh mengajar. Tu mana kena panggil panjang masa, insya-Allah dia akan jadi ilmu. Dan akhir kali suhbatu ustazin. Yang keenam, suhbah. Suhbah ni kesahabatan kita dengan guru. Kesahabatan ni maknanya kita dengan guru ni macam sahabat, macam kawan kita. Ustaz nak tanya ustaz, saya ada masalah ni ustaz. Bla 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 bla. Tu kita sahabat. Sahabat ni bukan sekali je nak jadi sahabat ni senang kau susah kau kita sama-sama dengan dia. Itu sahabat. Sebab tu Quran kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akan Quran kerana Quran akan datang padamu pada hari kiamat syafi'an, memberi syafaat kepada kamu. Li ashabi, bagi ashab Quran. Bukan bagi pembaca saja, tapi orang tu baca jadi sahabat dia. Sahabat ni kalau tak boleh jumpa sehari dia rasa aduh tak jumpa lah hari ni. Itu sahabat dia. Kasih. Begitu juga kita dengan Quran. Kalau tak baca Quran sehari kita rasa ya Allah galak. Macam tak kenal, sempur tak kenal lah. Itu bersahabat. Maka kalau dia jadikan Quran macam sahabat begini, Quran ini akan jadi syafi', jadi teman karib sebagai pembantu dia di akhirat nanti. Sebab tu di akhirat ni syafaat besar namanya syafaatul kubra, syafaat Nabi SAW. Syafaat kecil, syafaat Quran yang kita baca, syafaat sahabat-sahabat baik kita, syafaat guru kita tu syafaat kecil. Mana syafaat kecil? Guru kita yang boleh bawa kita jumpa Rasulullah. Sebab dia al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni waris Nabi. Jadi waris dengan waris mudah urusan. Maka dia bawa, ya Rasulullah, ni pulang bin pulang ni dulu dia dengar kuliah aku di Al-Farabi dulu. Tapi dia lambat nak hisap dia, ya Rasulullah, tolong cepat sikit hisap dia ya Rasulullah. Itu syafaat. Syafaat orang soleh, syafaat orang baik-baik tu dia bantu kita sedikit untuk kita mempermudahkan urusan di akhirat. Itu syafaat. Jadi jalan ni, inilah jalan untuk kita mendapat ilmu, kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita tolong awasi baik-baik supaya apa yang kita belajar menjadi ilmu untuk kita beramal padanya. Baik. Dengan saya ni, untuk kali ni saya naskah daripada Arab, daripada Mesir, Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Nawawi ni ada juga pandangan dia yang bukan bercanggah tau. Dia tak sama dengan tok guru. Ada. Tapi dia ada ilmu tak apa. Dia ada ilmu tak apa tuan-tuan. Tak sama pandangan dengan saya tak apa tuan-tuan ada ilmu. Mungkin tuan-tuan baca kitab lain, saya baca kitab lain. Tak ada masalah. Janji ada ilmu. Tu gitu. Jadi di antara yang dia bercanggah dalam bab at-talaffuz. At-talaffuz bin niyah. Yang kita sebut usalli fardhal maghribi salasa raka'atin. Ma'muman imaman. Maka Imam An-Nawawi menyatakan wayundab. Yundab maknanya sunat, dituntut untuk kita talaffuz, baik melafazkan usalli sebelum kita takbir. Tetapi Imam Syafi'i kata at-talaffuz tak sunat. Tapi Imam Nawawi kata sunat. Itu kan bukan bercanggah. Dia tu kata tak payah. Imam Nawawi kata no, kena ada talaffuz. Sebab umat di akhir zaman ni dia banyak benda dalam kepala dia. Itu alasannya. Maksudnya bila dia datang, memang dia datang nak semayang dah, tapi nak semayang tu ada banyak benda dalam kepala dia. Dia ingat sana, ingat sini. Nak semayang je teringat, Allah tak ada. Stareko Allah gosok baju tadi, tutup doa sudah. Dia tengok tu. Jadi bila dia datang masuk-masuk dia teringat kau stareko tu, air tu tutup kali dia switch dia. Allah Jadi untuk elok daripada tu kata Imam Nawawi talaffuz, berlafazlah kamu usalli fardhal isya arba'a rakaat. Jadi bila kita sebut perkataan terakhir itu ialah bab sembahyang, maka bila takbir Allahu akbar akan masuk terus. Sebab
perkataan terakhir yang kita sebutnya ialah sembahyang isyak ataupun sembahyang maghrib atau sembahyang subuh yang terakhir sekali sebelum takbir. Iaitu mudah ingat. Masa kita nak exam lah, kita kan baca luar daripada dewan periksa. Yang kita baca akhir tu yang akan lekat di kepala kita. Yang tu akan lekat dulu. Lepas tu lama tu barulah kita boleh recall balik kita hafal dah. Sebab tu bila masuk dewan periksa, jangan tengok soalan, saya punya style lah. Jangan tengok soalan apa, tulis semula hak kita ingat, hak kita hafal lah tadi. Kita buat kalamun lafzul mufid kastaqi wasmu wa fi'lun thumma harfu kalim tu kita tulis mula. Tak tulis di belakang kertas soalan. Tulis semua kita hafal. Penjaga periksa tak boleh marah kita tulis mula, kita ingat ikut kita. Tulis. Lepas tu baru kita buka soalan. Boleh jadi soalan tu ada kaitan dengan hak akhir kita ngapal tadi. Yakin ingat hak akhir. Sebab tu bila kita nak tidur malam, sunat kita selawat banyak-banyak, ingat Allah, zikrullah, supaya dalam tidur kita, dalam mimpi kita tu mimpi yang baik-baik, mimpi ziarah Nabi, mimpi Kaabah, mimpi yang baik-baik. Ini tidur pakai merudung kaki pun tak basuh apa, tak basuh semayang pun tak ambil, pun tidur. Malah kadang mimpi hulala macam-macam mimpi. Mimpi tu melambangkan apa yang kita khayalkan siang hari. Mimpi. Kita mimpi pergi Hawaii suka seronok kita tengok maksiat. Mama roh tak tentang, apa tak tenteram. Roh tak tenang. Pergi melawat orang telanjang di Hawaii. Roh baik-baik ni dia akan pergi tempat orang-orang yang soleh. Itu tanda dia. Habis kalau tak mimpi langsung, tak lama lah tu. Bang kapur baru ke apa tak tahu lah. Tak. Ada kita tadi tak mimpi langsung ada. Ada mimpi yang kita boleh ingat, ada mimpi yang kita tak boleh ingat. Mimpi. Kita ingat mimpi tu. Kadang-kadang kita bang tak ingat aku mimpi apa tadi. Tak ingat tu mimpi baik. Ni saya bagi tu gambaran umum lah Imam Nawawi. Malam ni kita akan baca sikit daripada sedutan daripada Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi. Itu dalam bab yang pertama. Saya tak nak baca terjemahan satu-satu mengenai apa ni Imam Nawawi ni. Kalau nak panjang itu Abu Zakaria Mahyuddin Yahya Syariful An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Itu semua lakak ujung itu lakak berkaitan dengan mazhab dia. Asy-Syafi'i dia berpegang kepada mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Saya ambil daripada muqaddimah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata dia di sini. Pertama, alhamdulillah al-wahidul qahhar, dia mengucapkan pujian. Naskah saya naskah bahasa Arab semua sekali. Nanti bulan depan tu kita carilah yang rujukan yang Rumi untuk mudah dirujuklah Ini saya ambil naskah yang saya belajar di Mesir lah. Dipuji-pujian bagi Allah yang bersifat esa, yang maha perkasa, lagi maha mulia, maha pengampun. Itu mana-mana kitab dia akan mula dengan puji bagi Allah. Sebab apa? Sebab dengan belajar dia akan menghilangkan kejahilan. Hukum menghilangkan kejahilan adalah wajib. Penat belajar tu kan? Kita jemu dah belajar daripada darjah 1 sampai darjah 6. Dah puasa menengah, habis menengah universiti. Lepas tu kerja. Lepas tu belajar pula. Rasa jemu. Saya dulu ya Allah jemu aku belajar. Apa aku mesti balik kerja. Kerja jadi cikgu setahun. Saya jadi cikgu setahun di Feda Tawa 2. Sijilolo terus papat. Kerja-kerja tak dapat. Jawa. Tu kawasan Jawa. Feda Tawa 2, Kota Tinggi. Setahun lepas tu masuk askar. Lepas masuk askar tu nak mengajar kan? Belajar pula. Alamak. Tapi oleh kerana kita rasa inilah amalan para nabi. Para nabi dia belajar, kemudian dia mengajar. Maka aku nak juga buat belajar dan juga mengajar. Sebab itu kita kena pilih salah satu. Sama ada engkau mengajar ataupun engkau belajar. Kun aliman atau muta'alliman. Mu nak jadi pelajar atau mu nak jadi pengajar. Au mustami'an atau pendengar. Au muhibban lil ilmi ataupun hanya menyintai ilmu. Fala takunil khamis, jangan jadi golongan yang kelima, fatuhlik, celaka hidup kamu. Apa dia? Belajar tidak, mengajar pun tidak, datang mendengar pun tidak, cinta kepada ilmu pun tidak.
Tak ada apa. Nak letak dalam kategori mana kita? Muhibban, cinta ilmu. Tak ada kau war-warkan kau derma kau donation kau untuk orang majlis ilmu. Dengar, tidak jauh sama sekali. Bahkan kalau speaker tu corong dia sampai kat rumah kita, oi, bising dia kepada ketua penduduk. Apalah corong dia bising, aku nak tidur pun tak lepas. Aku baru balik kerja pukul 3 pagi. Lepas tu pukul 5 dah orang bunyi tarahim dah. Ya, saya tanya AJK. Surah ayat tegur tu apa? Cina apa India? Melayu tak? Melayu, Islam. Oh. Akhir sekali pergi kerak kabel orang tu. Jari staging dia kerak kabel. Tak bunyi. Jadi ada jemaah hak duk kata, puakmu tak azan ke aku tak bunyi? Rupanya dia naik kerak, pasal staging naik kerak. Hak tadi. Report ke Perbadanan. Kalau dia naik pasang pula, gak menatang wayar tu dia halus dalam tu. Nak sambung pula dah. Tak bersambung. Tengok. Selama benda boleh dibincang elok-elok dan sebagainya. Sebab bunyi, memang bunyi lah, kuat sikit. Tapi kuat kalau sedar pun masak dia. Bangun lah. Bangun semayang kejap, taubat kepada Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala dan sebagainya. Dah, dia naik kerak. Sebab dia gedebel ya. Dia gedebel dia kerak. Dia kira gedebel dia. Dia tak kira gedebel orang lain lagi. Dia kira dia tak lup. Tembok tak meletup. Cuba ikat batu selain lain nak tengok. Buat mari hak mana tak look tu, hak mana bakar tak angin mesti. Aku nak ikat kaki aku nak berlaut. Nak erik nyebut maritim. Rendah macam tu. Lemah tak lemah? Tak payah gedebel lah. Kita lalu belakang dah, tembok tak look kita tahu dah tekan. Tapi selain dalam air mati. Tak payahlah nak gedebel tahu mana. Tunggu. Tembok tak meletup. Takik tak look. Oh, bisa dia bakar tak angin. Doa Nabi Sulaiman dia amal. Selain buk. Tolong. Nak mampu juga. Tak ada gerebelnya. Toleransi lah. Kira baik-baik. Islam ajar kan. Kenapa kita nak nunjuk kita ni hebat? Orang hebat lagi cuma kita tunjuk je. Tak. Yang kita kata, ni orangnya. Di sebalik kopiah serban yang dia pakai, jangan kita nampak dia tu melekat semua. Kadang-kadang dia jadi jing. Ditudung yang tanduk dia tu dengan serban. Yang main. Dekat dah dia gitu bincang elok-elok, kuat sangat lah bang, tolong perlahankan sikit atau kali sikit siang kat saya contoh. Boleh lah apa salahnya. Tapi dok naik kerak hebat dia. Bukan sini itu kawasan di Dangabe mana tu. Di Somalia ke apa. Baik, kata Nabi SAW, petikan daripada mukaddimah dia. Wasahha 'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Demi Allah, sesungguhnya auni fi 'auni 'abdi, sesungguhnya Allah itu sentiasa membantu hambanya selama mana hambanya membantu saudaranya. Selama lama kita menolong hamba Allah, maka Allah akan tolong kita. Kok mana? Setiap orang yang susah, dia akan minta dengan Allah Ta'ala. Dia minta dengan Allah Ta'ala. Dia susah, dia minta dengan Allah Ta'ala. Allah ambil masa. Allah boleh bagi tegur? Boleh. Tapi Allah ambil masa dulu. Allah perhati dulu tengok dia ni. Minta betul ke istiqamah tak minta. Allah suka mendengar hambanya yang merengek. Allah bagilah ya Allah. Tolong ya Allah. Tolonglah ya Allah. Allah nak dengar. Sebab tu Allah postpone, Allah lambatkan. Sebab Allah Maha tahu, kalau aku bagi secepat kepada hamba aku setiap permintaan dia, nescaya dia lupa aku. Berapa banyak kita lupa Allah Ta'ala bila Allah bagi nikmat. Tetapi bila Allah bagi sengsara, Allah uji kita dengan banjir dan sebagainya. Kita Allah sabuk Allah. Kita main badminton, tiba-tiba semeh tak masuk. Allah. Sepak bola penalti tu naik kalan tinggi, sepak kuat sangat. Allah. Main kepung bola masuk obi, masuk air. Allah. Bila kita susah sebut Allah. Bila kita senang, dia awak tak tahu. Tak ada sebut alhamdulillah. Jadi Allah kata aku puspung. Oleh kerana itu siapa yang membantu hamba Allah, Allah akan sentiasa bantu dia. Sebab manusia minta dengan Allah. Tiba-tiba kita bantu manusia yang susah, maka Allah akan tolong kita. Sebab kita sentiasa membantu hamba Allah yang lain.
Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur, terima kasih kepada manusia, dia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang campakkan rezeki ke apa benda kepada orang tu. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, Allah bagi kepada dia ni supaya kat kita. Ni Allah, kita nak. Allah tak bagi dia kita, Allah bagi dia ni. Bagi kat kita. Kita pun senyap. Mu tak terima kasih kepada Allah. Patutnya orang bagi kat engkau ni, kau sebut terima kasih. Sebab Allah yang menggerakkan hati si fulan ini untuk bantu kita. Maka bila kamu tidak berterima kasih kepada manusia, seolah-olah kamu tidak berterima kasih kepada Allah yang menggerakkan orang ini untuk bantu kita. Dia punya pusingan dia tu. Jadi mudah-mudah kalau ucap terima kasih kepada kawan kita, kepada pasangan isteri kita, anak-anak dan sebagainya. Kita payah sebenarnya. Kita orang lelaki ni ego dia tinggi. Tunggu hok bercakap sama lah hok duduk. Dia duduk berat pada bercakap. Payah tahu nak ucap terima kasih. Tengok malam ni malam Jumaat. Dia duduk dengan bini kita dah kahwin dah 20 tahun. Nak tanya hak betul lah. Setiap kali bersama dengan isteri ada ucap terima kasih. Oh jatuh. Reti nak tak ada ni. Kalau kelas dia kita tanya dia pula. Mana? Terima kasih lah. Servis awak malam ni lebih baik daripada 2 hari yang lepas. Ada? Pakai kau basuh apa dak dah. Terima kasih jauh sama sekali. Dia pun terima kasih ya. Awak layan saya malam ni lebih baik dari 3 bulan yang lalu. Maknanya 3 bulan sekali lah tu. Payah-payah lah. Nah, payah terima kasih. Sebab tu Nabi sebut. Dia masuk gitu sedap-sedap, masuk nasi goreng, papaya, nasi tu nasi ni. Ada ucap terima kasih kat dia? Ada. Tak banyak. Tak banyak. Kena. Ni. Kalau orang perempuan pun sama juga. Dia kena cepat-cepat terima kasih kepada Allah. Terima kasih sebab apa? Tak kisah sebab apa pun terima kasih je. Walaupun hanya membantu kita, ialah ambil beg. Dia ambil beg bawa masuk dalam bilik contoh dia. Apa salahnya ucap terima kasih? Ataupun dia hanya menghulurkan sudu kepada kita. Ataupun kita jatuh basikal orang angkat terima kasih. Kenapa susah ucap terima kasih? Kalau orang tak ucap terima kasih kat kita, kita rasa dia ni sombong. Kita tolong dia tak ucap terima kasih. Orang belanja kita makan, tak ada nak bunyinya. Bro, terima kasih belanja makan. Ada, biarlah hipokrit pun. Tundukkan kita punya hipokrit tu, kesombongan. Tak nak belanja. Alah, mu tak terima kasih langsung memang belanja mu. Alah, minggu lepas aku belanja dia dah. Lah, tak kira lah belanja dia dah. Banyak. Terima kasih. Mak, masih banyak lah demo order. Moga-moga murah rezeki lah. Ada seorang member gym, Jabatan Imigresen Cina. Dia bertukar jadi PTD, pegawai takbir diplomatik. Kita buat majlis pisahan. Tak ada, biasa-biasa je. Doa sikit. Tiap kali kita bagi kat dia jamu belanja dia. Okey. Apa Eugene, tu ustaz belanja aku. Habis ambil makan mari. Ustaz, terima kasih ustaz. Moga Tuhan disebut. Moga Tuhan murahkan rezeki ustaz. Orang lain pun dengar kata, engkau ni kata, kau tak Islam je lagi. Akhlak kau dah ada akhlak Islam tau. Tinggal kau tak Islam je lagi, sikit lagi. Kalau kau Islam memang kau marvelous, kau lebih baik daripada aku. Sebab akhlak dia tinggi. Cara muamalah dia, sosial dia dengan orang tu, orang suka nak ni. Walaupun dia non. Ada hak Muslim, kasar betul. Contohnya begitulah. Tu akhlak besar, penting peranan akhlak. Jadi terima kasih ini di antara akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan manusia dan sebagainya. Baik. Fa iza kana haluha ma wasafahu haluha wa ma khuliqna lahu ma kana fa haqqa 'ala al-mukallif an yazhaba bi nafsihi mazhab al-akhyar wa yas'aluka al-maslaka al-awla an-naha wal absar wa natahabba. Saya nak ambil petikan sikit lagi.
daripada pandangan Imam An-Nawawi. Wa annahu kalau man dalla ala khair falahu mislu ajru fa'ilihi. Sambungan daripada hadis tadi sini, iaitu hadis yang kedua, rawahul Muslim, hadis sahih. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrun fa'ilihi. Sesiapa yang dalla, menunjuk, ala khairin, di atas satu jalan kebaikan, falahu, maka baginya ajrun fa'ilihi, baginya pahala orang itu kan buat. Dia tak buat tapi dia ajak orang supaya buat baik. Isyak bagi tahu, saya tak sedar ni. Belum. Isyak azan dulu. Azan patut kita sambung sikit. Nak ambil doa di antara azan dengan iqamah, doa makan mustajab. لا إله إلا الله محمد هو الشرف وبعث والغفار. اللهم إنا من الناجين والفائزين. اللهم إنا نعوذ بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. صلى الله. Baik, kita sambung sikit lagi, lebih kurang 10 minit, iaitu masa antara azan dengan iqamah. Man dalla 'alal khair falahu ajru mislu ajrun fa'ili. Siapa yang menunjuk ke arah kebaikan, ajak orang buat baik, maka dia dapat pahala sebagaimana pelaku dia, sebagaimana orang itu buat. Ini menjadi dalil kepada apa jua kebaikan, sama ada kebaikan itu berlaku selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak faham tu kaedah tu. Walaupun kebaikan itu berlaku selepas wafat Nabi, dia kira kebaikan. Dalla ala khair, ini umum hadis.
Sebab tu ayat Quran, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu buat baik. Jadi lumba buat baik, berlumba-lumba baik. Tak kiralah ketika Nabi masih hidup ke ataupun selepas Nabi wafat. Memang selepas Nabi wafat, namanya amalan itu amalan bid'i. Amalan rekaan selepas wafat Nabi namanya bid'i ataupun bid'ah. Tetapi bid'ah ulama telah mengkategorikan ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tak baik. Semua itu berlaku selepas wafat Nabi. Tetapi masih dikira kebaikan kerana dia memberi maslahah. Macam pakai emas ni lah. Siapa tahu pakai emas ini adalah benda yang diharamkan oleh Nabi. Mana kau? Mana? Al-Farabi. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yughtiya ar-rajul fahu 'inda as-salah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras umatnya menutup mulutnya ketika solat. Mana kau? Mana ganu kata mana kau? Boh, mana boh? Nabi larang. Tapi kenapa kita buat? Kau nak kira. Maka di sana ada maslahah, ada kebaikan. Maka kita terpaksa buat kerana ada kebaikan. Walaupun Nabi tak pernah buat. Ya. Untuk mengelakkan penularan. Itu ikut yang dikaji. Wallahu alam. Tak apalah, kita ikutlah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, taat pemerintah di kalangan kamu. Selagi dia tidak bercanggah dengan syariat Allah. Itu bercanggah lah tu. Tak, sebab dia ada maslahah. Kalau tidak, ramai orang mati. Diakibatkan daripada penularan wabak. Bila mati, tak ada orang nak bawa agama. Sedangkan menjaga agama benda yang wajib. Maka mala yatimul wajib illa bihi wal wajib. Mana-mana kewajipan tidak sempurna, melainkan kewajipan berkenaan, maka kewajipan itu jadi wajib. Tak faham lah ustaz? Air semayang. Air semayang tak wajib. Wajib ke air semayang? Tak wajib ambil semayang, tak wajib. Kalau wajib ambil semayang, saya tuan-tuan jalan naik motor pergi berjabat ke mana-mana, tak ada air semayang, dosa. Tapi air semayang tak wajib. Bila wajib? Bila nak semayang. Bila wajib? Bila nak pegang Quran. Bila wajib? Bila nak tawaf. Jadi ma la yatimul wajib illa bihi wal wajib, itu satu kaedah. Maksudnya kewajipan sembahyang tidak akan sah melainkan dengan berwuduk. Maka berwuduk menjadi wajib bila nak sembahyang. Wuduk menjadi wajib bila nak tawaf. Wuduk menjadi wajib bila nak pegang Al-Quran. Asalnya tak wajib. Gitulah kaedahnya. Maka begitu juga taat kepada pemerintah ni, walaupun bercanggah nampak di sana, tetapi ada maslahah yang lebih besar. Itu bid'ah hasanah. Quran yang kita baca sama Rasulullah tak ada titik, tak ada baris. Baca gitu je lah. Rasulullah ada, Rasulullah ajar. Bila hufaz itu ramai yang mati, para penghafal Quran mati, ramai tak boleh baca Quran. Sebab baris tak ada. Sebab titik tak ada. Kita yang ada baris, ada titik pun siratal labi. Ini yang tak ada titik, tak ada baris, lagi hanyut. Maka Sayyidina Uthman dengan para sahabat-sahabat yang lain sepakat untuk menitik dan membariskan Al-Quran sehingga yang kita ada sekarang. Bila berlaku pada zaman Sayyidina Uthman, maka kalaulah semua bid'ah itu sesat masuk neraka, maka Sayyidina Uthman telah sesat. Sayyidina Uthman sesat lah. Bahkan dia ahli syurga yang dijamin daripada 10 al-mubasyirin al-ashar mubasyirin bil jannah, Sayyidina Uthman. 10 para sahabat yang telah dijanjikan dengan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Uthman. Dia yang buat bid'ah tapi masuk syurga. Itu menunjukkan bahawasanya dalil kamu wahai ahli-ahli bid'ah, bahawasanya bukan semua bid'ah itu sesat masuk neraka. Itu kaedah dia. Jadi selagi dia ada kebaikan dan kebajikan, kita boleh buat walaupun Nabi tak buat. Itu je. Ini semua sesat masuk neraka, sesat masuk neraka, macamlah dia pegang kunci neraka. Orang semua sesat. Dia tahlil pada jemaah ni, tak bagi buat. Yasin pada jemaah ni tak bagi buat. Talqin tak boleh baca. Doa dengan tok iman tak boleh. Sesat masuk neraka, sesat neraka, sesat neraka. Oh, bisa dia, hebat dia. Baik benar dia dengan Malik Zabaniyah. Kau jaga neraka. Malik Ridwan jaga syurga. Aku nak hak tu. Kunci syurga aku nak. Kunci neraka mau ambil . Kita baca Quran, kita wirid pun
Bid'ah, sesat, masuk neraka. Allah. Saya ngajar di Semenyi. Hari Ahad. Hari Sabtu ada orang yang ngajar hari Ahad pagi. Subuh saya itu imam, saya zikir, saya tahlil, baru saya kuliah. Tengah kuliah ada jemaah angkat tangan. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Ustaz, perbuatan kita tadi yang Ustaz baca doa, wirid kuat dan sebagainya, bid'ah Ustaz ya, bid'ah. Sesat Ustaz Tak. Tu salah dengar sesat. Sebab semalam ada Ustaz A tu kata sesat. Jadi lepas sembahyang dia Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu senyap. Tafakur macam orang mati. Ibu bangun pergi kuliah. Siapa mana-mana yang berzikir kuat, berwirid dengan imam, maka dialah melakukan satu bid'ah, berdalilkan iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dia baca hadis tu. Jauhilah kamu wahai manusia daripada benda yang direka cipta, kerana benda yang direka cipta itu benda yang baharu, dan yang baharu itu bid'ah. Setiap yang bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu dalam neraka. Dia baca. Tak boleh. Taklah berdoa. Sore-sore masing-masing doa. Kita doa kuat. Dia kata kita sesat. Kata tak, saya tak sesat. Yang tak nak buat tu sesat. Dia masuk aku tak nak. Tapi kalau Allah nak masuk neraka sebab aku baca Quran, sebab aku berdoa dengan tu imam, sebab aku baca tahlil, aku talqin, kalau Allah nak masuk neraka terserahlah. Neraka tu hak Allah, syurga pun hak Allah. Tapi aku yakin innallaha la yuhibbul mi'ad. Allah tidak akan ingkar janjinya, tidak akan mungkir janji sekali-kali. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil mana kebaikan, sekecil mana keburukan, pasti akan dipertontonkan, dihitung hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita buat itu lagi bid'ah, sesat masuk neraka. Ni pahaman al-bid'i dipanggil. Pahaman yang semua bid'ah sesat masuk neraka. Tapi baca Quran yang sama yang kita baca. Sayyidina Abu Bakar memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Rasulullah tidak pernah memerangi orang yang keluarkan zakat. Rasulullah memerangi mereka yang tak solat jemaah. Maka tak sembahyang jemaah tu, apartmen tu, Nabi suruh bakar rumah belakang. Kalau kita buat sekarang, hacul lebur rumah BBS. Atau rumah Pudina beli sendiri, hacul lebur habis. Tapi tak pernah bakar pun. Ugutan supaya semua mari berkumpul untuk sembahyang. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak. Saya nak pergi bakar rumah orang tak bayar zakat. Kata. Rasulullah tak pernah suruh. Sayyidina Abu Bakar pandai-pandai buat. Bid'ah. Sesat. Tak kira Sayyidina Abu Bakar masuk neraka sebab dia dijamin syurga. Dua dah bid'ah. Khalifah yang ketiga buat bid'ah. Sayyidina Umar. Dia menentukan tarawih yang akan datang nanti ni 20 rakaat. Pandai-pandai dia buat 20 rakaat. Ni'matu bid'ah haza. Inilah bid'ah yang paling baik yang pernah aku buat, kata Sayyidina Umar. Dia mengaku sendiri dia buat bid'ah. Kalau dah semua bid'ah sesat, nescaya Sayyidina Umar sesat, masuk neraka. Tapi tak, dia dijamin syurga oleh Nabi. Takkan Nabi bohong. Kalau kata Nabi bohong, engkau yang berbohong. Dia mudah ya, itu ialah hujah dia pun. Jadi 3 sahabat je saya ambil, tak payah ambil lain lah. 3 sahabat ni cukup dah. Semua buat bid'ah. Kalau lah semua bid'ah sesat masuk neraka, nescaya ketiga-tiga sahabat mulia ini neraka lah tempat dia. Kalau kamu kata dia neraka, mana menafikan apa yang Nabi kata. Siapa menafikan apa yang Nabi kata, kafir. Jangan. Kita rasa kita hebat dah, jangan. Pasal ulama dah kaji dah. Ni. Cumanya kita jangan kata Nabi suruh buat. Itu je. Nak baca talqin, bacalah. Itu peringatan bagi yang hidup. Bacalah. Tak masalah. Tak nak baca pun tak apa. Sebab cuaca panas terik atas kepala. Tak payah bacalah. Tak apa. Berdoa. Selesai. Jangan duduk balah. Dia nak buat-buat. Jangan kata. Kita ahli sunnah tak pernah kata engkau tak buat itu kafir masuk neraka. Tak. Kita tak pernah kata. Tapi kau yang kata kami yang buat itu masuk neraka. Kita kata aku nak buat-buat. Saya kalau pergi mana-mana negeri atau talqin ada? Tak ada. Okey. Tanya tuan rumah, kau nak talqin ke tak? Tak apalah ustaz, orang tak buat, nanti dia kata kita apa-apa. Okey, beres. Itu cara dia. Kita tak nak balas, buat benda tu benda yang bid'ah. Yang kata, Nabi suruh buat talqin. Jangan. Nabi tak suruh. Man kadzaba alayya muta'ammidan
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, sedialah bangku-bangkumu dalam neraka. Nabi kata tu hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni hadis darjah yang paling tinggi sekali selepas Quran. Quran nombor 1, lepas tu hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini dia tidak akan berlaku kesilapan daripada awal sehingga ke akhir. Itu nampak mutawatir. Jadi man kadzaba alayya itu ialah hadis sahihul mutawatir, darjah yang paling tinggi. Jadi kita jangan bohong kata Nabi suruh tak. Nak baca Yasin mulai mak silakan, sebab Nabi pernah baca Yasin, baca Al-Kahfi, Waqi'ah. Bacalah. Kita buat sini buat kuliah. Kuliah dengan Yasin, besar kuliah. Nah, cumanya kita dah terbiasa baca Yasin mulai mak silakan. Baca apa ni Al-Muluk tiap-tiap malam, silakan. Tak ada masalah. Nak baca Waqi', nak baca apa silakan, tak ada masalah. Jangan kita nak bahas besar mengenai yang khilaf ataupun yang bid'ah tadi. Ni kita kata Nabi suruh, kalau Nabi tak suruh tak suruhlah. Cuma ni aku nak buat. Ini tak boleh. Baca ayat Quran hadiah kepada si mati tak sampai. Sampai tak sampai itu bukan kerja kita, tuan-tuan. Sembahyang kita tadi belum tentu Allah terima, kau nak kira. Mu tahu Allah terima? Tak. Kita duduk lain ni, mu tahu Allah terima? Tak. Sebab tu kita kena kerak buat. Allah terima tak terima bukan urusan kita, urusan dia. Tapi kita buat ikut rukun, syarat, dengan tertib, adabnya, sesempurna yang mungkin. Allah terima tak terima itu urusan Allah, bukan urusan makhluk. Tak. Sebab tu bila kita dah satu peringkat nanti, kita beribadat ini bukan nak pahala, bukan nak syurga. Kerana dia yang perintah. Dia yang perintah, apa pun aku akan buat. Dia larang, aku akan tinggal. Itu peringkat yang paling kemuncak sekali. Sebab kalau kita buat kerana makhluk, mana ada benda di sebalik apa yang kita buat. Itu makhluk. Apa dia pahala? Apa dia syurga? Syurga makhluk. Neraka makhluk. Kenapa kamu? Aku takut neraka. Neraka. Neraka juga makhluk. Kenapa kamu takut neraka? Neraka itu kekal. Ya, neraka itu kekal. Tapi beza kekal Allah kekal neraka. Neraka makhluk baru. Allah azali lagi. Qidam. Itu beza. Jangan kita tertipu akidah kita. Syurga neraka kekal. Ya kekal. Tapi dia dimulai dengan tidak ada. Allah kekal. Dia tidak bermula dengan tidak ada. Kerana dia telah ada sebelum adanya makhluk ni. Kena beza situ. Kena faham tu akidah sikit. Takut ada kata, sama lah bakok no? Allah Ta'ala itu kekal. Allah Ta'ala wujud qidam. Sedia kala. Bila tak tahulah dia sedia kala dah. Mana kita tahu bila? Neraka baru ada. Bila? Allah yang jadikan. Jadi kemuncaknya kita buat bukan takut pada neraka, tapi takut kerana larangan dia. Buat bukan kerana nak pahala, nak masuk syurga, bukan kerana dia. Cuma sekarang ni kita nak motivasi kita sahaja supaya aku buat ni dapat ni, dapat ni, dapat ni. Motivasi macam anak kita tadika. Kakak, kalau kakak lulus ni, kakak akan dapat mainan. Kakak lepas SPM, kalau lulus baik, triple A semua sekali ni, papa akan bagi handphone. Besar sikit, nanti papa akan beli kereta. Tapi bila kita dah pikat ijazah, pikat master, PhD, ayah kita tak bagi hadiah apa-apa pun kita akan berusaha. Sebab kita tahu kehidupan kita memerlukan kepada kerjaya dan sebagainya. Maka kita tak perlu lagi dah nak hadiah apa ni, hadiah apa-apa nak ni, tak ada. Kita tak mengharapkan langsung sebab kita tahu dah masa depan kita ialah untuk kerjaya kita, untuk masa depan berkeluarga dan sebagainya. Macam tu itu ibadat. Mula-mula yes, kerana pahala neraka, takut gini. Akhir sekali yang tu aku ketepikan sebab dia suruh, sebab dia larang. Itu je. Kita akan buat ibadat kerana perintah, tinggalkan maksiat kerana larangan. Bukan neraka, bukannya syurga. Kerana kedua itu adalah makhluk. Cumanya itu sebagai motivasi kepada kita saja. Injection. Macam tuan-tuan pergi booster lah. Tutup booster. Gagah. Padahal begini. Nak mampu tengok. Jam berat nanan. 1, 2 pun. Nak booster. Penggalak. Cek. Galak apa? Yang keempat ni perangsang. Nombor 4 perangsang. Siapa tak ambil ni rugi. Siapa ambil yang keempat yang perangsang ni, habis je injek rasa miam-miam kata nak kahwin. Dan berani bagi tahu bini, saya rasa nak kahwin lah. Dia jadi gitu. Terang tahu.
Itu sebagai semangat untuk tuan-tuan ambil perangsang walaupun tak ambil booster. Booster ni 6 bulan selepas cucukan kedua kan, betul? Betul tak tuan-tuan? Kalau seingat saya, senampak saya di TV lah, sedengar saya pun macam tu lah, 6 bulan. Betul kan? Tu je, 6 bulan dah. Ada orang kesihatan sini 6 bulan dah. Kau apa hari? Dulu pertama ada 3 minggu, okey. Lepas dos yang kedua untuk pergi ke booster 6 bulan Pfizer. Sinovac 3 bulan. Itu yang saya hafal lah. Sebenak-benak saya hafal yang tu. Saya last 28 hari bulan 11. Di antara manusia terakhir jugalah yang ambil vaksin dos kedua. Maknanya 28 bulan 12, 28 bulan 1, 28 bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Lepas raya lah kan. 28 bulan 5 lepas raya. Naik nama dah. Naik dah nama. Sila lapor diri untuk booster. Baru ni mu kata 6 bulan kat aku. Tiba-tiba sebulan setengah. Kau nak kira ni? Agak-agak lah anak kecil ni pun. Anak kecil pun agak-agak lah sungguh. Hak ni yang berani berdebat ni. Pasal mu tipu aku. Mu kata 6 bulan. Tiba-tiba mu suruh aku pergi. Hak lengah. Hak lepas pun tak hilang lagi. Mu kata ubat lu nak cair selama 6 bulan. Saya minta dengan doktor. Lepas yang kedua saya minta. Tak. Saya nak minta 2 minggu lagi boleh tak? Tak boleh. Cik, 6 bulan cik. Cik Pfizer kena 6 bulan. Tak, saya nak cepat sikit lah. Saya frontliner. Tak boleh cik frontliner. Kau onliner. Kau no semua tak boleh. Kata. Syarat 6 bulan. Pak Pfizer, okey. Saya nak wet, okey 3 bulan. Okey? Betul. Duk 2 minggu minta. Tak boleh kata. Okey. Tengok. Ada nama tu. Sebulan setengah. Pelik betul. Kata nak berhabis ubat ke apa jual ubat? Ubat. Mari beli ubat. Jangan buat tolonglah Tolong siapa-siapa pengkaji kau, siapa-siapa yang ada kuasa tolonglah Kesian jumpa dengan Allah Taala nanti kalau tuan-tuan, kalau datuk-datuk tipu rakyat, tipu orang ramai, dosa jumpa dengan Allah Taala. Nak minta maaf payah. Macam kita curi kertas A4 jugalah. Payah nak minta maaf sebab A4 tu milik rakyat Malaysia. Payah nak minta maaf tu. Kertas A4 walaupun selah. Hak kita print color, print Maybank. Kertas ambil hak recycle, tapi ink kerajaan. Aku marah-marah juga kau kerajaan hak mana hak menipu hak jahat ni. Tapi kena jaga hak kerajaan sebab hak kerajaan hak kita. Sama juga kita duk tipu ambil kertas hak balik, ambil color, ambil pen. Anak kita apa patah pensel hilang pen tak apa. Tak apa Nana nanti besok nanti papa ambil kat pejabat Bapak apa benda nak ambil kat pejabat, beli kedai lah. Anak kata dapat pen baru, pensel baru, papa bawa balik papa balik 1 kotak. Tak apa, patah nanti papa ambil dekat pejabat. Mu ambil siapa kat pejabat tu? Kau ajar menipu anak kau daripada kecil lagi Dia belum besar anak tipu kau jangan menyesal. Tak boleh ambil harta rakyat tu. Harta rakyat. Kita ni tak ada kuasa lagi, ambil dah harta. Pada kat benda-benda kau pimpin atas ambil hak kita. Kita ambil hak orang dah, belum ada kuasa lagi. Baru ciklat. Baru 29, 22, 17. Ada kuasa sikit je, ambil ni. Kawan dia kata, tak apa ambil lah daripada bazir tu. Hak bahagia tukar siapa ke syurga neraka ni. Ambil tak apa. Aku ambil juga, empat ambil 2 beranak tu. Bahasa baik, jangan ambil. Dahlah kita susah dah atas dunia. Balik jumpa dengan Allah Ta'ala susah pula nanti. Kena sebab, kena rotan, masuk alam api neraka. Dia kaya dah. Perempuan dia ada, kereta dia free, minyak dia free, tas ego dia free belakang. Jadi kalau dia tipu kita pun tak apa atas dunia ni, dia nikmat dah. Akhirat dia sengsara. Kita atas dunia sengsara, balik akhirat sengsara. Bodoh kita. Biarlah atas dunia ni agak-agak boleh makan kering goreng singgan pun tak apalah. Tapi balik akhirat kita naik posisi zoom. Dari surga mu nak gapo? Mu nak kala, mu nak pen, pensel 2B semua ada. Duk ambil hak jabat bergerak. Jangan ambil. Ustaz kalau ambil dah bayar semula. Beli semula 2B, pergi cari Shopee ke apa, kita semula di pejabat. Kertas A4 pun sama juga. Ink pun sama juga. Kena macam tu. Baru kita tenang.
Lillahi ta'ala cakap ni. Sebab saya tak kata ke tuan-tuan, saya sendiri pun kadang-kadang ambil recycle. Kertas recycle nak buat, okey, fair. Tapi kita print sikit je. Kita printnya ialah Maybank to you. Bulan ni. Krik. So, okey, kita nak buat dakwah lain. Ambil dakwah kajian. Dakwah tu dakwah siapa? Dakwah tuan-tuan. Tuan-tuan saya tak minta izin pun tuan-tuan. Saya kena minta izin. Sebab tu milik tuan-tuan. Walaupun 0,001 sen. Kena jaga yang tu. Jaga yang tu insya-Allah. Mudah-mudahan. Sikit pun gaji kita pasti cukup. Pasti cukup. Allah jaga kita. Sakit tidur, demam tidur, kereta tak rosak apa. Gaji 3,000 cukup. Ada seorang gaji 30,000 tak pernah cukup. Sakitnya, kereta rosaknya, bertembung, berlanggar satu anak begini macam-macam hal. Sebab banyak benda yang tak kena. Kita nak hak macam mana? Kita yang pilih. Hak tadi tu, hak poster tu, tolong beringat lah siapa-siapa, hak duduk atas, tolong bagi tahu lah kalau pak saudara apa, yang awak nyanyi gitu. Kalau naik bulan. Ya, buat saya pun perhatian kot jangan, aku sebulan kena gida. Itu kata naik bulan macam mana pula ni? Boleh pula. Dulu kata 18, lepas 12, lepas 12, 5 tahun pula. Lepas tu, hak 5 bulan, lepas 5 bulan dah perut pula. Oh nyanyi. Agak-agak lah bro. Siap kita. Takut nanti balik jumpa dengan Allah Ta'ala dia eret kaki susah. Kita sayang semua sebab kita nak semua duduk dalam syurga belakang. Sebab syurga tu luah. Sebab tu kita beringat hak bawah, kita beringat marhin, hak atas pun kita beringat juga. Tolong jaga baik-baik. Biar tengok live ni, biar dia panggil ustaz ni pun tak apa. Nak nasihat ya, bukan apa pun nasihat. Sebab kita lama, kita bukan lama nak hidup. Takut nanti ni Kamarudin mu apa pun tak nasihat, mu ada ilmu mu tak boleh nak bagi tahu, penakut. Kita bagi tahu. Cuma kita tidak mention siapa-siapa. Gitulah. Jangan tipu kan. Kita pun jangan tipu kan. Jangan harap kita ni nampak biasa je. Tapi kita sama juga khianat kepada kawan kita. Ni auni abdi. Kita tolong apa? Tolong buat jahat tak jadi. Jadi sama-sama kita jaga. Mudah-mudahan Allah akan jaga kita. Wallahu alam. Kita bukti pada mukaddimah Imam Nawawi, insya-Allah panjang ya, banyak hadis dan ada ayat-ayat Quran yang digabungkan dalam mukaddimah Imam An-Nawawi. Wallahu alam. Mudah-mudahan memberi manfaat, tolong sebarkan kepada yang lain. Rujukan kita ialah Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, edisi Arab Arab, bukan edisi Rumi ataupun edisi Jawi. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.